berlaku kejadian ini di dalam satu penempatan ataupun di dalam satu kawasan. Ia sebuah adaptasi penceritaan daripada salah seorang wartawan yang telah disiarkan di dalam sebuah tempatan arus perdana pada baru-baru ini. Penceritaan tersebut yang telah dibuat oleh wartawan ini dipetik dari sumber penceritaan salah seorang rakannya di sebuah tempat yang telah dikenal pasti. Untuk maklumat semua, wartawan tersebut juga merupakan bekas pemandu Grab dalam tempoh 2, 3, 4 tahun kebelakangan ini. Dan sepanjang dia menjalani kerjaya sebagai pemandu Grab, sikit sebanyak dia mempunyai pengalaman bergaul dengan rakan-rakan sekerjanya di waktu itu. Menurut catatan yang telah dibuat oleh wartawan ini, bahawa rakannya yang ketika itu sedang bertugas sebagai seorang pemandu Grab telah mendapat satu ping job daripada aplikasi Grab yang terkandung di dalam handphonenya ketika itu. Berdasarkan rujukan destinasi yang dipaparkan di dalam aplikasi Grab tersebut, rakan wartawan yang menjadi pemandu Grab ini ujarnya telah tahu jalan ni sebab dia dah biasa dengan jalan ni, sebab dia membesar di kawasan tersebut dan dia tahu nama-nama destinasi ini yang biasanya yang sering dia lalui. Lalu dia pun bawa lah wanita ni pergi ke sana. Dan dia melewati beberapa taman-taman perumahan hingga ke satu tahap dia masuk ke satu lorong. Dan di lorong ini adalah destinasi ke arah tanah perkuburan. Dan dia pun tak tanya apa-apalah kepada
penumpang ataupun rider yang naik kereta dia ketika itu, wanita tersebut sampai di persekitaran tanah perkuburan itu, lalu wanita itu pun menyatakan dan berasrat untuk turun di sini sahaja. Dan dia rasa rakan wartawan tadi pun terasa meremah juga bulu roma apabila melintasi tanah perkuburan tersebut, dan diarahkan oleh wanita berkebaya tadi untuk turun di situ. Apabila dia memberhentikan keretanya, lalu seperti biasa, tugasan sebagai seorang pemandu Grab ni, setelah drop off penumpang, lalu dia pun terus memetik aplikasi Grab dalam handphone dia untuk memberi beberapa semakan ataupun tanda bahawa penumpang telah pun turun. Bila dah selesaikan dalam beberapa saat setting tersebut di dalam handphone, dia pun terus menoleh ke belakang, tengok wanita tu dah tak ada. Padahal dia tak terdengar pun pintu dibuka di waktu itu. 2-3 saat saja dia melakukan setting dalam handphone, tapi bila dia menoleh ke belakang, tengok wanita tu tak ada. Walhal dia tak pernah terdetik atau terdengar pun bunyi yang menyatakan bunyi-bunyi yang menunjukkan bahawa kereta telah dibuka, pintu kereta telah dibuka. Tapi lepas tu dia meninjau daripada arah belakang melalui cermin depan bahawa wanita itu ada di sana, telah ada di belakang kereta. Dan apa lagi, dia pun memecutlah tanpa melengah-lengahkan masa, dan dia pun terus masuk ke lorong, keluar. Dan secara kebetulan lorong tu di kiri kanannya hutan semak belukar di kiri kanan lorong tersebut.
sepanjang perjalanan daripada tanah perkuburan tempat dia memberhentikan penumpang tadi sampai keluar hujung tanah perkuburan, sebagaimana yang dinyatakan tadi, di kiri kanannya adalah semak belukar. Dan sampai di penghujung jalan, di penghujung simpang ke arah jalan besar, dia ternampak wanita tadi melambai-lambai dia saja. Apa lagi, dia pun rasa macam meremanglah bulu roma dia di waktu itu. Terus memecut laju tanpa melengah-lengahkan masa. Dari sini kita boleh tahu bahawa terfikir secara logik ataupun tanpa di bawah akal, bawah sedar, bahawa hantu pun pakai Grab juga. Macam mana dia dapat tahu aplikasi tersebut, kita tak tahu. Dan kejadian itu berlaku di siang hari, bukan di waktu malam. Maknanya penumpang yang dia bawa tadi adalah penumpang yang bukan manusia, tetapi adalah makhluk halus. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa makhluk ini, kalau menurut perspektif Islam, adalah makhluk Allah, iaitu jin. Dan kita pada satu masa nanti kita akan terfikir juga, kita pula akan menumpang kita pula akan jadi penumpang dan pemandu Grab itu adalah hantu, bertukar. Tak mustahil. Dari sini kita akan boleh beri kesimpulannya bahawa sesungguhnya alam kehidupan ini adalah bertindih. Satu pertindihan alam antara alam gaib dan juga alam nyata. Alam nyata itu adalah alam dunia yang kita pijak sekarang. Sementara alam gaib itu alam yang tidak nampak. Kita boleh bayangkan bahawa pertindihan, apa yang dimaksudkan dengan pertindihan alam itu, di mana dimensi alam nyata dengan alam gaib dia berlapik. Setiap alam ada makhluk yang mendiaminya. Kalau alam nyata adalah manusia, kalau alam gaib adalah jin. Jadi di situ ada satu pertemuan, perkongsian platform penempatan. Kan? Di situlah pertemuan berlaku, di mana kalau ikut secara kajian akal fikiran kita sendiri, makhluk jin itu berpijak di alam gaib. Apabila bertindih dengan alam nyata, dia akan menumpang objek-objek yang ada dalam alam gaib, dalam alam nyata ini, seperti kereta, dan dia akan melakukan episod dramanya yang tersendiri. Dia menumpang satu episod kehidupan dengan manusia-manusia di alam nyata. Dan begitulah kesimpulannya daripada penceritaan tentang kejadian yang saya ceritakan.